Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada klien-klien AADK dan juga yang menonton video ini. Nama saya Puan Murni binti Daud daripada AADK daerah Dangwangi. Okey, apa khabar semua? Harap-harap semua sihat dan patuhi norma kehidupan yang baru. Kali ini saya akan berkongsi satu topik yang akan membantu anda meneruskan momentum kepulihan anda, iaitu kesabaran. Bagaimana kesabaran dapat membantu anda dalam mengekalkan kepulihan? Sabar perkataan yang selalu kita akan dengar. Sebut memang senang, tapi nak buat tu susah kan? Okey, sabar bermaksud menahan atau meninggalkan. Semua orang tak terlepas daripada nikmat dan cubaan dalam hidup ni. So, kesabaran ni sangatlah penting supaya apa pun yang kita buat akan mendapat hasil yang diingini. Semua orang memang perlu ada sifat sabar. Sebab apa? Sebab setiap manusia ada hati dan nafsu. Hati dan nafsu ni yang akan sentiasa menarik-narik kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang dan juga tak baik, yang akan membawa kita ke arah membinasakan. Okey, kesabaran itu ada dua jenis. Sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan dan sabar menahan diri daripada sesuatu yang kita ingini. Sabar ni bukan nak suruh jadi putus asa tau, tapi nak suruh berusaha dan minta pertolongan kepada Allah. So, hari ini saya nak kongsi tips yang boleh anda gunakan untuk menjadi orang yang sabar dan dipraktikkan dalam meneruskan momentum kepulihan anda. Tips yang pertama, yakinlah bahawa ujian dalam kepulihan ini merupakan ingatan Sang Pencipta, iaitu Allah, kepada hamba-Nya. Allah memberi ujian supaya anda menjadi lebih dewasa, matang, bertanggungjawab dan juga ingin berubah. Sebagai contoh, jika dilanda sesuatu masalah, ketagihan tidak membantu menyelesaikan masalah, malah mendatangkan lagi masalah yang lain seperti keretakan rumah tangga, hubungan sesama manusia pun tak baik, dan juga masalah perundangan. Setiap masalah mempunyai jalan penyelesaian yang lebih rasional dan juga efektif. Okey, tips yang kedua, yakinilah bahawa semakin besar dan banyak ujian dalam kepulihan, semakin besar nikmat hidup yang menanti. Ujian Allah adalah bersifat adil dan bersesuaian dengan kemampuan manusia. Maksudnya kat sini, Allah tak akan bagi ujian tu luar daripada kemampuan kita. Allah tahu setakat mana kemampuan kita dalam menghadapi ujian yang Dia bagi. Nak uji sejauh mana keimanan kita terhadapnya. Adakah kita mengharunginya dengan reda dan meminta pertolongan daripadanya, ataupun kita tak reda dan membuat keputusan yang terburu-buru yang boleh membinasakan diri sendiri dan keluarga. Ujian menjadikan pengalaman yang mengajar erti hidup. Maksudnya dari pengalaman yang lalu kita akan belajar supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama, menjadikan kita berfikir secara rasional dan menjadi ujian dengan baik. Okey, di dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay. Tips yang ketiga, yakinlah bahawa ujian itu akan menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Ujian adalah pintu untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, bertaubat atas kesalahan yang lalu dan meninggalkan kesilapan-kesilapan lalu. Tips yang keempat, berfikir secara optimis dan positif bahawa apa-apa ujian dalam kepulihan akan berakhir dengan hasil yang baik. Sebab apa? Ujian ini akan membentuk sifat ikhlas dalam diri kita. Umpama menelan kepahitan tapi tak bermasam muka. Maksudnya tak berdendam lah. Okey, ianya akan menguatkan usaha dan percayalah segalanya akan berakhir dengan hasil yang kita mahukan.
Ujian akan menjadi alat untuk kita bersyukur, bersabar dan beristighfar. Okey. Kenapa perlu bersikap positif? Kerana tingkah laku yang buruk biasanya akan muncul apabila otak berfikiran negatif. Apa akan terjadi pula jika anda berfikiran negatif? Akan muncullah prasangka-prasangka tak baik, membuat anda beremosi, marah-marah, stres dan akhirnya relax. Okey, jadi dah tentu semua tindakan tersebut tak ada gunanya. Malah kesannya boleh memusnahkan diri. Daripada terus bersikap negatif, lebih baik anda menghadapinya dengan optimis. Optimis ni berprasangka baiklah ya. Maksudnya jangan mudah berprasangka buruk dengan keadaan maupun orang lain. Cuba lihat dari sisi yang positif. Berfikiran positif tu salah satu cara menjadi orang yang sabar yang lebih efektif. Tips yang kelima, yakinlah ujian adalah ketentuan qada dan qadar Allah. Percaya ujian adalah menurut ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ataupun buruk. Anda harus redha dan menerima dengan sepenuh hati segala perkara yang ditetapkan Allah. Ujian mengajar manusia untuk bertawakal kepadanya setelah berusaha. Ambil hikmah daripada setiap kejadian. Okey, dengar ketika musibah tiba-tiba datang menimpa hidup anda, tentu rasa sedih kan? Seperti kata orang, sakitnya tu kat sini. Misalnya duit kena curi atau mungkin kena pecat. Tak ada kerja. Of course lah kecewa kan? Wajar tak kalau kita rasa kecewa? Mestilah. Walau bagaimanapun, anda kena mengawal emosi. Jangan sampai marah-marah, meratak hiba atas kejadian yang telah berlaku. Contohnya menyalahkan orang lain dan diri sendiri. Percayalah bahawa setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Okey, kalau duit kena curi, tandanya apa? Tandanya anda harus lebih berhati-hati, atau mungkin sebagai ingatan untuk memperbanyakkan sedekah. Kena percaya adanya hikmah dari setiap kejadian tu. Itu antara contoh apabila anda berfikir secara rasional dan positif. Okey, tips yang terakhir adalah yakinlah kepulihan adalah kebenaran yang begitu berat dan bebanan yang besar. Kepulihan adalah amanah yang perlu dilaksanakan, iaitu sabar daripada melakukan maksiat. Kepulihan tidak akan berjaya tanpa sifat sabar. Jalan kebenaran biasanya dipenuhi dengan kebencian dan penuh duri. Petikan surah Az-Zumar, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Melatih diri menjadi orang sabar dan ikhlas adalah dengan mempercayai bahawa Allah itu maha adil. Segala perbuatan manusia di dunia ini pasti akan ada balasan baik dan buruk ya. Itu merupakan beberapa cara kesabaran akan terus mengekalkan momentum kepulihan anda yang boleh anda terapkan dalam diri mulai sekarang. Mudah kan caranya? Bagaimanapun, tips-tips ni tidak akan berjaya jika anda tidak mempunyai niat yang kuat. Sebelum nak buat apa-apa, dahului dengan niat. Dan yakinlah bahawa Tuhan bersama-sama dengan orang yang sabar. Ingatilah, sabar memang pahit, sabar memang penat. Tetapi yakinlah bahawa kesabaran akan menghasilkan kejayaan. Kesabaran akan membuahkan kebahagiaan. Akhir kata, musibah bagaikan air yang keruh. Semakin kau aduk, semakin ia keruh. Bersabarlah kerana sebentar lagi ia akan menjadi jernih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.